Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Um, Pelajaran seterusnya okey, sebelum tu saya Dr. Muhammad Uzi ya. Pelajaran hari ini ialah tentang bagaimana mencari punca persamaan kuadratik ya. Okey, jadi apakah punca tu yang kita kata punca-punca tu kan? Okey, sebelum itu kita lihat fungsi kuadratik dulu. Ini ulang kaji sikit. Fx ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Ini kita panggil bentuk arm lah. Bentuk arm bagi fungsi kuadratik. Dia ada ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey. Jadi fungsi ini kalau kita boleh ubah menjadi persamaan apabila kita bagi nilai kepada fx ni. Okey. Ini contohnya adalah ni fungsi lah. Fungsi. Jadi contohnya kita kata ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. Ini adalah persamaan lah. Persamaan. Okey. Jadi kalau kita lihat contoh persamaan, contohnya x kuasa 2 tambah 3x tambah 2 sama dengan kosong. Ini adalah persamaan lah. Okey. Persamaan. Jadi bila kita kata persamaan, dia ada punca dia. Kita nak cari punca. Apakah puncanya? Punca suatu persamaan ni ialah nilai pemboleh ubah ni. Nilai X. X ni berapa? X ni kita panggil pemboleh ubah. Jadi apa nilai dia? Nilai X-nya yang boleh memuaskan persamaan ini. Katalah ini persamaan 1. Jadi yang boleh memuaskan persamaan 1 ni. Apakah dia? X yang boleh memuaskan persamaan 1. Maksud apa memuaskan tu? Maksud memuaskan tu, apabila kita ganti X dengan nilai yang tertentu, X ni dengan nilai yang tertentu, dia akan dapat nilai yang sama dengan sebelah sini. Itu kosong. Kalau sini kosong, maka kita ganti di sini dapat kosong. Kalau ini nombor 10, kita ganti di sebelah sini, kita dapat 10. Itu maksudnya memuaskan persamaan. Okey? Tapi kat sini, contohnya di sini, kalau kita ganti nilai X ini, ganti semua, kita akan dapat kosong. Sebab sebelah kanan ni kosong. Jadi persoalannya apakah nilai X itu? Itu yang kita kata. X ini adalah satu pemboleh ubah. Dan kita nak cari puncanya. Itulah puncanya yang kita kata punca tu. Makna dia memenuhi persamaan ini. Jadi cara nak cari punca ni, kita kena ingatlah kaedah pemfaktoran yang kita dah belajar. Suatu ungkapan kuadratik kan. Kita boleh ni. Ini ungkapan kuadratik, nama dia yang X kuasa 2 tambah 3X tambah 2. Ini ungkapan kuadratik. Okey. Bila kita letak sama dengan kosong, dia jadi persamaan. Jadi apakah ungkapannya? Ungkapan ni kalau kita faktorkan, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Tu contoh. Ini kita dah faktorkan. Ini. Ungkapan sebelah kiri ni. Kita faktorkan, dia jadi macam ni. Okey. Jadi persamaannya sama dengan kosong. Jadi apakah nilai X? Kita boleh cari di sini. X tambah 2 sama dengan kosong atau X tambah 1 sama dengan kosong. Itulah. Jadi X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 1. Itu makna dia. Penyelesaian dia. Dikatakan punca. Inilah punca dia. Apa dia punca bagi persamaan X kuasa 2 tambah 3X tambah 2 sama dengan kosong? Punca dia ialah X sama dengan negatif 2 ataupun X sama dengan negatif 1. Sebenarnya kita boleh buktikan ni kalau kita nak tahu betul ke ini punca. Cuba kita gantikan X sama dengan ni, nak buktikan ni. Bukti punca. Bukti punca ni. Macam mana kita nak buat ni? Contohnya kita kata X sama dengan negatif 2. Kita gantikan dalam ungkapan X kuasa 2 tambah 3X tambah 2. Dia dapat berapa? Ni. Negatif 2 kuasa 2 tambah 3 negatif 2 tambah 2. Dapat berapa ni? Dapat 4 negatif 6 tambah 2. Sama berapa? Kosong. Nampak? Okey, dia kosong. Bila kita dapat kosong, makna dia jelas bahawa dia ni memenuhi, kita panggil. Memuaskan. Itu maksud dia. Cuba kita ganti lagi satu. X sama dengan ni negatif 1. Ni punca satu lagi ni.
Kan dia ada dua punca. Persamaan kuadratik dia ada dua punca. Okey? Maksimum dia dua punca. Jadi kalau punca yang kedua kita ambil L negatif 1, X sama dengan negatif 1, kita ganti ke dalam tu. Contohnya dia akan jadi apa? Dia akan jadi negatif 1 kuasa 2 tambah 3 negatif 1 tambah 2. Dia akan jadi macam tu. Sebab X tu negatif 1. Jadi negatif 1 kuasa 2 dapat 1, negatif 3 tambah 2. Dia akan berapa dapat tu? Dapat sifar. Makna dia sifar, kedua-dua tu punca. Itu makna dia X tu nilai dia adalah negatif 2 ataupun negatif 1 dan dia ni memuaskan persamaan ni. Memuaskan persamaan ni, iaitu bila kita ganti dengan kita X negatif 2 ataupun X negatif 1, dia sama dengan sifar. Itu maksud dia. Itu maksud punca. Okey. Kita cuba kita buat contoh seterusnya. Contoh nombor 2. Okey? Contoh nombor 2. X kuasa 2 tambah 2X tambah 1 sama dengan sifar. Apa punca dia? Apa puncanya? Apa puncanya? Okey? Jadi kita kena faktor lah dia. Faktor dia. Okey? Jadi X ni X kuasa 2, X darab X kuasa 2. 1. Kita tengok aja ni 1, darab 1 dapat 1. Jadi kalau kita boleh letak tambah ataupun tolak. Jadi oleh kerana di sini tambah, jadi elok kita try dengan tambah lah. Begitulah. Dan ini kalau kita darab balik, kita akan dapat yang ni. Itu X darab X dapat X kuasa 2. X darab 1 dapat X kuasa 2. Lepas tu ni dapat X. Ini dapat X, makna dia 2X. Okey? Dan ini dapat 1 darab 1 dapat 1. Itu betul lah maksud dia. Jadi, nak selesaikan persamaan ni, ataupun nak cari punca persamaan ni, X tambah 1 sama dengan sifar, atau X tambah 1 sama dengan sifar. Jadi, X sama dengan negatif 1, X sama dengan negatif 1, atau X sama dengan negatif 1. Makna dia ada satu punca saja. Iaitu apa? Satu punca saja. Punca saja, iaitu X sama dengan negatif 1. Okey? Jadi kalau kita lakarkan graf, kalau graf yang ini kan, yang ini kalau kita lakarkan graf, dia akan dapat begini, dia akan dapat negatif 1, negatif 2, graf dia begini. Okey? Graf dia. Okey? Ini makna graf dia. Makna dia, ini adalah puncanya kat situ. Pada kedudukan negatif 2 dan pada kedudukan negatif 1. Okey? Negatif 1, negatif 2. Tapi graf ini pula, maksudnya macam mana graf ni? Graf ni. Macam mana? Maksud dia di sini ialah pada kedudukan negatif 1 ni, X sama dengan negatif 1 ni, graf dia melekung kat sini. Gitu. Dia memotong pada satu titik saja. Dia tidak memotong pada dua titik. Ini maksud dia. Ini yang kita kata punca persamaan. Okey? Okey. Boleh nampak ke? Sekarang saya nak buat satu contoh lah. Okey. Beberapa contoh lagi lah. Beberapa contoh lagi. Okey. Sekarang contoh seterusnya. Cuba kita lihat. X kuasa 2 tolak 6X tambah 5 sama dengan 0. Okey. Dan cuba tentu, adakah
Cuba tentukan, adakah X sama dengan 1, X sama dengan 1, atau X sama dengan 5 adalah punca. Punca. Okey? Jadi kalau kita nak selesaikan, kita gantilah, kita ambil di sini. Kita tengok, kita gantikan. Ganti. Bila X sama dengan 1, dia jadi berapa? Dia jadi 1 kuasa 2 tolak 6 darab 1 tambah 5. Dapat berapa ni? 1 tolak 6 tambah 5. Kosong. Punca lah. Oleh itu, X sama dengan 1. Oleh sebab itu, X sama dengan 1 adalah punca. Kita ganti pula. Bila X sama dengan 5, dia dapat berapa? 5 kuasa 2 tolak 6 darab 5 tambah 5. Dapat berapa? 25 tolak 30 tambah 5. Sama dengan berapa? Kosong. Juga, oleh sebab itu X sama dengan 5. Oleh sebab itu X sama 5 adalah punca. Okey. Jadi contoh lagi. Okey. 2X tambah 1. 2X tambah 1. X tambah 4 sama dengan 19 tambah 8X. Macam tu persamaannya. Okey. Jadi untuk ni kita kena ubahlah menjadi bentuk arm tadi. Bentuk persamaan kuadratik bentuk arm. Jadi kita kena pecahkan ni. Pecahkan kurungan ni. Kita akan dapat 2X kuasa 2 tambah 8X tambah X dan tambah 4 sama dengan 19 tambah 8X. Okey, ini kita pindah kat sini. Jadi dapat apa ni? 2X kuasa 2 tambah 9X. Ni pindah kat sini akan dapat, saya suka buat begini tolak 8X. Di sini pun tolak 8X. Jadi kita kata di sini dah jadi 8X tolak 8X jadi sifar. Okey? Dan di sini dia akan jadi 9X tolak 8X. Gitulah. Okey? Ini tambah 4. Di sini 19. Nak hilangkan 19. Kita tolak 19. Dan 4 kita tolak 19. Sama dengan sifar. Itu makna dia. Okey? Boleh faham okey? Ni saya suka buat macam ni. 2X kuasa 2 dia lebih mudah tambah X dan di sini tolak 15. Sama dengan sifar. Itu dia. Okey. Jadi bila dah dapat macam tu, ini bentuk arm lah tu. Dan kita boleh buat faktor sekarang sama dengan sifar. Faktornya dia akan jadi kita berapa? 2X kuasa 2. Kita letak 2X. Dan di sini X. Dan di sini 15. Ni kita ada, cubalah saya suka macam ni. Bila kita tengok 15, kita boleh dapat sama ada 15 darab 1 ataupun 3 darab 5. Semua ni kan. Jadi kalau kita buat 15 darab 1, dia terlalu besar beza dia. Kalau kita tulis 15 darab 1, tengok 15 darab 1 jadi sini 15 darab X jadi 15X. Besar sangat. Ini kita nak 1 saja. Jadi sebab itu kita tak pakai yang 15. Kita pakai yang 3, 5. Ataupun 5, 3. Kita tengok. Tengok ni kalau kita darab sini kita dapat 2X, kita dapat yang ni. Ini kita dapat 10X. Tengok. Kalau kita darab 2X darab 5, 10X. Dan kita darab 3X,
dia akan dapat 3x. 10x dan 3x terlalu beza. Jadi saya tukar macam ni. Jadi saya buat 5, 3. Ini satu kaedah lah. Banyak kaedah lagi sini satu kaedah. Jadi bila kita letak 5 di situ, cuba kita tengok. Ini macam mana dapat negatif? Negatif. Kita letak, kalau kita letak negatif kat sini, sini dia akan jadi lebih besar. Negatif. Ini kalau positif. Nah, ini kaedah dia. Jadi kalau begitu, cuba kita cek. 2x, kita akan dapat 2x. Kuasa 2 tambah 6x. Tambah 6x. Tolak 5x. Tolak 15. Kita try. Ini kita try. Try and error kita panggil. Kaedah saya ni cuba jaya. Kaedah cuba jaya. Kita tengok. 2x. 2x tambah x tolak 15. Sama dengan kosong. Dah boleh kan? Sesuai. Makna sesuai ni. Okey. Jadi, ini kaedah cuba jaya. Okey. Jadi, maksudnya, ini adalah faktor yang betul lah. Begitu. Ini adalah faktor yang betul lah. Faktor yang betul adalah yang ni. Okey, jadi 2x betul sebab kita dapat ni kan? Kita dapat yang sama Jadi 2x tolak 5 sama dengan kosong atau x tambah 3 sama dengan kosong. Okey? Jadi 2x sama dengan 5 atau x sama dengan negatif 3. Jadi x sama dengan 5/2 atau x, ini tak payahlah, atau ialah x sama dengan negatif 3 lah, tak payah selesai lagi lah. Ini saja yang selesai. Okey? Makna dia ada dua jawapan lah. Punca bagi persamaan ini ada dua, iaitu x sama dengan 5/2 atau x sama dengan negatif 3. Okey? Jadi kaedah ni saya buat kaedah cuba jaya. Okey? Kaedah cuba jaya. Saya memfaktorkan ini kaedah cuba jaya. Ini sebenarnya ulang kaji. Jadi anda boleh guna sendiri apa-apa kaedah yang anda rasa boleh mudah bagi anda untuk anda faktorkan. Okey? Jadi itu sajalah kot untuk kali ini, dan saya harap anda faham, anda mudah nak faham. Kalau anda ada masalah untuk mencari faktor, ini anda kena buat ulang kaji sendirilah bagaimana faktor. Tapi pelajaran kita hari ini ialah mencari punca. Okey, itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.